Kita ni baru lahir di dalam kampung Allah. Dia kata mesti sikit muka kelimang pun tak nampak dah. Sebab adanya rasa sombong dalam diri kita. Keluar hiu sikit, dapat ijazah, dapat master, dapat PhD, depan pula doktor pula, tun pula, lawan Islam lagi, belagak tak kira dah. Beza dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kelima, Rabbil Alamin ialah Allah itu pengembang biak segala yang bernyawa. Kita kahwin mula-mula seorang, dapat isteri, dapat anak, dapat cucu, dapat menantu, semua biak dengan Rabbil Alamin, Tuhan segala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim dikenali sebagai Ismul A'zam. Dikenali sebagai Ismul A'zam, apa dia? Nama yang teragung bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam basmalah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Dia tak ada Bismillahirrazzaq, tak ada Bismillahirqahhar, tak ada. Sebab apa? Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, nama yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang kedua ini Allah kata Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani, dan juga Allah Maha Pemurah. Maka perlu kita ingat pemurahnya Allah ini meliputi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang saya dah terang sebelum ini. Orang Islam boleh makan, orang tak Islam boleh makan, hak minum yang berketum boleh makan, hak dia yang berketum lagi boleh makan, binatang boleh makan, tumbuh-tumbuhan pun boleh makan. Dan Allah Ar-Rahman. Tetapi Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini dikhususkan kepada orang yang beriman macam kita. Bangun pagi, buat dosa dah, buka TV satu, tengok berita, pukul 7, tak pakai tudung, dosa lah. Pagi-pagi buta ni, orang panggil dosa kering. Main tengah hari pula sakit, TV satu buka, pukul 1 tengah hari, kita berita TV satu, tak pakai tudung juga, dosa lagi. Main petang pula, pukul 5 berita, tak pakai tudung lagi. Tengah malam buka pula Khamis, malam Jumaat, TV 3, apa dia? Smackdown, John Cena dengan Stone Cold lawan pada seorang dalam saja. Masya Allah, dosa lagi. Maka tiap-tiap hari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi, petang, siang, malam, tengah malam, duk jaga, kadang-kadang nak lena pun duk buat maksiat lagi. Akan tetapi dalam hati dia dah i'tiqad dah ada kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati bertemu dengan Allah, akhir sekali tetap dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa banyak, sebab Allah itu Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka kita ni tiap hari buat dosa. Bila tiap hari buat dosa, kenalah banyak istighfar kepada Allah. Sedangkan Nabi ini manusia yang tak ada dosa, sehari lebih daripada 70 kali Nabi mohon ampun daripada Allah. Nabi tak ada dosa pun minta ampun. Takwa kita ni dosa yang bergunung-gunung besar lagi daripada gunung Uhud dosa kita. Lagilah kita mohon keampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita nak masuk bulan Ramadan. Mungkin sebelum ni kita tak cakap dengan kawan kita, sebelum masuk Ramadan kita jumpa dan minta maaf dulu. Minta maaf, hak isteri minta maaf dekat suami dia, kita minta maaf lah. Minggu lepas biar jengkit datang minta. Biar
seorang mantu yang kopi kepala pergi sendiri pasal apa yang panas labang dekat kau sebelah rumah pergi sendiri tak bayang atau lepas marah kat kawan dia dia jadi masalah benar. Minta maaf hak tua, minta maaf kepada yang muda, yang orang lebih tua kena hormati, orang yang lebih muda lagi dah kena hormati orang yang lebih tua. Sebab semua kita ni nak menuju ke satu destinasi yang bakal kita tujui pada alam kubur semua subuh. Yang seterusnya Maliki Yaumiddin. Maka bila sebut Maliki Yaumiddin, iaitu Allah ini penguasa hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Maka bila sebut hari akhirat, dia akan merangkumi ataupun berkait rapat dengan 6 perkara yang mana semua manusia akan lalui 6 perkara ini. Yang pertama, manusia akan melalui perubahan alam, iaitu masuk ke dalam alam barzakh ataupun alam kubur. Semua. Maka bila sebutkan kubur ini pernah berlaku zaman dulu, guru saya cerita. Maka dia cerita zaman dulu ada seorang lelaki yang mati. Bila dia mati, orang pun uruskan jenazah dia semua, bagi mandi, kafan, sembahyang dia semua. Maka tukang gali kubur, bila lebah dia gali kubur, mayat pun dah sampai dah, kubur dah buat masuk saja, gaya dah buat masuk, ada sekor ulap sang itu dah dalam kubur, sekor ulap sang. Maka kebetulan pada saat itu ada seorang guru terbentuk syekh dia kata, ni syekh dapat lagu mana ni, kubur kawan ni hak kita nak tanam ni, ada ulap sang dapat lagu mana. Maka Tok Syekh kata, mungkin kamu silap korek kot, mungkin pergi korek lubang ulang kot. Maka sebab tu dia ulang. Maka Tok Syekh kata, dah ni hampa pergi korek hati tempat lain pula, pergi korek pula tempat lain. Maka bila pergi korek tempat lain, habis selesai dah korek, gaya nak buat masuk jenazah dia, ulang atas saat hidup lubang dua belah. Masya Allah, punya laju berlari tarik kubur tanah. Maka dia kata, Tok Syekh ni dapat lagu mana ni, ulang ni, tunggu lagi, lubang nombor 2 lah korek. Lah kali Tok Syekh tu kata, kamu pergi korek hak ujung bagang kubur tu, bukan atas bagang, ujung bagang tu di dalam kubur lah. Mati dia tak ada dah, atas bagang, luar bagang semua tu dalam bagang orang Islam. Maka dia korek. Bila korek nak kubur lagi, ulang atas ni, tunggu dah lubang nombor 3 alas di bagang. Maka dia kata, Tok Syekh nak buat di mana? 3 lubang ulang ni. Maka Tok Syekh ni kata, si alim ni kata, tak boleh buat lagu mana dah, mayat kita kena segerakan, tak boleh bertangguh-tangguh. Maka mereka pun usung mayat tu, buat turun dalam keadaan ulang bertumbuh dalam lubang kubur dia letak saja dalam kubur ulang tu, tak tunggu dah, dia pelik tu depan orang ramai. Masya Allah, pelik tu Maka bila pelik waktu tu, orang dengar dia punya tulang dari berlaga macam kita makan rumput lekut dan kerak rumput lekut hampa. Maka orang begitu dia balik tanya, wahai keluarga semati, kami nak tanya pasal apa yang ni pelik yang pada orang lain ni. Tak ada nak kabur lagi, kena beli ulang lah. Maka dia kata, sesungguhnya mayat ni sewaktu dia hidup selalu tinggal sembahyang. Mayat ni waktu hidup dulu selalu lengah-lengahkan sembahyang. Bila waktu nak habis, dia tak gaduh nak pergi, dia biar saja sekali Allah lain. Masya Allah, dia biarkan sembahyang, mereka sia-siakan waktu sembahyang dia. Sebab itulah Allah tunjuk kepada kamu sebagai iktibar, jangan bertinggal sembahyang. Masya Allah, tak ada nak kabur lagi, ulang yang belilah. Maka ulang yang duduk dalam kubur dikenali sebagai Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra. Dan apa yang saya tanya kepada guru-guru, ulang itu adalah 7
kepala dia cakap, 7 kepala. Badan satu, kepala 7 dan kepala dia otak kecil, otak kecil. Dan bila ulang ni dia semua sekali saja dia punya bisa dia tu, maka serta merta penduduk bumi mati tu serta merta tak temulah. Sekali dia semua di atas muka bumi dengan serta merta, semua makhluk yang duduk di atas bumi, duduk bawah dia ulang ayam, duduk atas udara mati tu punya kuat yang bisa dia. Masya Allah, macam mana kita nak duduk dalam kubur tu? Sedangkan dia punya bisa dia pun dah menyebabkan seluruh makhluk yang mati dengan serta merta. Maka kita cek balik pada alam ni, masuk diri saya, sembahyang kita foto lagi. Sembahyang subuh kita tak faham muda macam saya ni, subuh balik balong balik tak pun. Oh subuh cukup lihat. Kunci boleh 5.30 kemah ni nak pakai ke yang boleh, kemah ke malam yang boleh. Bila bunyi teng tangan ni dia gagal sampai mata tak celik, bunyi hebat kat rumah mula bukan kat rumah lah, abang kata mata tu tutup pun yang boleh tekan. Bila tekan tu sejam tu pula boleh ni 6.30 pun kita kata tak apa, saja 5 minit dah, 5 minit 10 lagi nak liput ni semua cukup pun tak biar. Maka sembahyang kita ganti lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alam umur. Yang kedua, hari kiamat Allah sebut di dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu sangat dahsyat, sangat dahsyat. Maka dalam surah Al-Hajj itu Allah cerita bila berlakunya goncangan kiamat, isteri yang mengandung, ibu-ibu yang mengandung, yang hamil anak di dalam perut dia, bila berlakunya kiamat, lebih nak pulang tak masalah dah, punya takut pada hari kiamat. Bahkan ketika itu orang yang tegar melakukan dosa kepada Allah seolah-olah mabuk macam minum arak. Orang yang kata mabuk macam yang tertutup campur dengan Coca-Cola. Ini dari mana dia tak? Masya Allah. Tak faham minum yang tertutup dosa dia lagi beli. Ada tak kiamat pun pergi dah belah orang mata. Maka pastikan dalam mukhariah kita tak ada orang dia yang tertutup. Sebab ada orang yang cerita pada saya, Ustaz, ada satu kedai di Bajak Song ni, bagi yang betul, wallahu a'lam ta'ala. Wallah, ramai betul, Masya Allah. Dan saya pun biasa minum dah dari itu saja. Peliknya, dia order yang masuk ke dapur, hadu pelik. Masuk ke dapur, dapur pulang bukti, hadu orang ini dah, 3 hari dah. Daripada kata Ustaz, tak apa kali saya kata, bapak tanah ini dah. Abdi dah bantuin. Dia yang berketuk hukum dah haram. Dia yang berketuk haram, hak minum yang berketuk pun haram, hak proses yang berketuk pun haram. Masya Allah. Dapat rezeki haram, karena rumah lebih neraka tempat paling hebat itu dimana. Pastikan dalam qariah kita tak ada orang minum yang berketuk, tak ada orang jual yang berketuk. Kalau ada, dia buat pelanggan polis. Buat kat polis, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu kita punya prinsip, cegah perkara yang munkar, ajak orang buat benda yang baik. Apa dia? Hari kiamat. Hari kebangkitan yang ketiga. Maka manusia yang pertama dibangkitkan oleh Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, peringkat yang keempat, hari perhisaban, iaitu al-mizan. Semua amalan baik kita, buruk kita, daripada sekecil-kecil benda sampailah ke sebesar-besar benda, akan ditayang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka lepas hari ini hari Sabtu baru masuk ke Al-Mizan, ditimbang hak baik belah kanan, hak buruk belah kiri. Maka bila dah timbang semua dah amalan baik, amalan buruk, sampai dah peringkat yang terakhir yang tergolong dalam Maliki Yaumiddin, hari pembalasan apa dia? Syurga dan juga neraka. Dua ni saja kita nak pilih masuk yang mana. Kalau baik amalan masuk syurga, buruk amalan alhamdulillah masuk neraka. Itu Maliki Yaumiddin. Ayat yang seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dalam ayat ini ada dua fasa ataupun dua pembahagian. Yang pertama, iyyaka na'budu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikenali sebagai tauhid uluhiyah. Maka tauhid ada dua, rububiyah dan juga uluhiyah. Iyyaka na'budu ialah tauhid uluhiyah, yang mana yakin tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Makna kata Allah nak ajak kita dalam ayat ini, wahai manusia, wahai hamba Allah, akulah yang layak disembah. Tak ada dah Tuhan yang lebih hebat, yang lebih berkuasa daripada aku, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini barulah ditujukan untuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Allah nak beritahu, wahai manusia, kalau kamu ada masalah, ada kemusykilan, ada problem, nasta'in, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ajak kita supaya mohon pertolongan daripada Allah. Maka sebelumnya menyerah ataupun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti ada usaha yang gigih, yang sungguh-sungguh dulu. Bukan boleh tawakal bukan saja. Sebab ada satu orang Bandung, dia kata, Ustaz, baru ni Bandung ada pendengar satu ceramah. Ustaz ni dia beritahu kedua ataupun ayat yang elok daripada kemasaman JPJ. Dia kata, ada apa Bandung? Saya pun amal juga. Dia kata, ada Ustaz. Dia kata, ayat apa Bandung? Ustaz tu bagi, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ustaz, doa tu zaman tak kenal langsung. Saya betul hebat. Dia kata, Bandung buat lagi, Bandung buat dah Ustaz weh. Bandung buat dah. Lalu mana Bandung buat? Itu Bandung saja nak test tengok ayat ni berkesan, dia tak berkesan, apa pun ke dah. Hari itu Bandung nak pergi Mergih, dia tak pergi. Dalam perjalanan nak pergi Mergih tu, Bandung ni duduk di rumah niatnya nak bawa motor, helmet tak mau pakai, kepiah pun tak mau pakai, kad pengenalan tak mau bawa, lesen pun tak mau bawa. Nak test tengok ayat tu benar ke, jadi ke tak jadi ke. Sampai di simpang Taman tak tahu, tengok-tengok JPJ sepuh ke dah depan. Tunggulah, bergawang lah. Dia kata, jahanam dah Ustaz. Bandung cari ayat tak jumpa pada waja'anam, cari tak jumpa dah. Kata JPJ tunggu depan. Duk waja'anam sampai dekat JPJ tahan. Bandung berhenti sah. Dia tanya Bandung, pasal buat tak pakai helmet. Dia kata, Bandung ni tak ada waktu baca waja'anam, baru jumpa kepala ayat waja'anam ni baik. Sampai habis dia pergi kat JPJ. JPJ kata, Bandung untuk pergi depan ni. Dia kata, Bandung turun motor, duduk tanggung kita balik di badan orang tawakal tak ada kita. Kata apa? Orang suruh pakai helmet. Lepas dah buat persediaan, dah usaha, dah bakulah tawakal, nak baca waja'alna ke, nak baca Baqarah tetapi bukan buat tidak boleh serah budak-budak dah tu mana haji dah dulu. Maka kita nak berserah kepada Allah pun ada cara dah. Wa iyyaka nasta'in. Ayat yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cepat pun. Jangan cepat pun dia ini. Ayat yang terakhir yaitu ihdinas siratal
mustaqim. Maka ayat inilah yang dimaksudkan oleh nama bagi surah Al-Fatihah tadi. Apa dia? Surah doa, surah yang mengandungi doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap hari kita doa sembahyang fardu 17 kali kita baca, masuk solat sunat rawatib 17 lagi, 34 kali sehari kita doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, bimbinglah kami ya Allah, dorongkan kami ya Allah as-siratal mustaqim, supaya ikut jalan yang diridhai, supaya ikut jalan yang lurus. Doa tiap hari dalam lurus doa tiap hari doa. Maka dalam menafsirkan as-siratal mustaqim ada dua pendapat. Pendapat yang pertama daripada Ibnu Mas'ud, as-siratal mustaqim ialah Al-Quran Karim. Yang kedua daripada Ali Ibnu Hatim daripada Ibnu Abbas, as-siratal mustaqim ialah dinul Islam, agama Islam. Kita doa, ya Allah, bimbinglah kami supaya ikut Quran, supaya ikut Islam, supaya ikut ajaran yang lurus, ajaran yang diterima di sisi-Mu ya Allah. Maka timbul persoalan, Ustaz, doa itu jalan berpihak lagu mana? Jalan hadap tak kubang ke? Hadap terpikat ke? Ya, ayat seterusnya Allah beritahu dah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang lurus yang dimaksudkan apa yang didoa oleh kita ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Jalan yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh para rasul, yang dibawa oleh para sahabat, yang dibawa oleh para ulama, yang dibawa oleh orang-orang yang sentiasa berdamping dengan Al-Quranul Karim. Itu doa kita setiap hari. Maka akhir zaman ni ada yang doa tapi dia tak ikut doa dia buat. Masuk berita 2-3 hari depan, la intik dia isap gambar, dia isap tik belah. Isap tik hari baru masuk ke TV 1 ke TV 3 betul. Bila ni aku isap gambar, dia tak isap gambar dan doktor aku tu apa tintu tidak lari semua pakai isap tadi kata duk putih sekali belah. Dia berok, lepas tu dia buka dah. Dia ambil dia tempat-tempat macam dengan apa, berbola ikan yang kita duk beli di besar malam, tapi besar lagi. Masya Allah. Dia kepal bagi cumi, bagi parah, dia dahulu dia bubuh dalam plastik air yang kita beli. Dia bubuh dalam plastik air, dia bubuh bagi rampak begitu, dia tepek buat perjalanan asal ini. Maka dia naik motor, dia buat motor isap. Sedap ya. Tengok dia, kita sedap. Akhir zaman dulu isap kan boleh juga orang main isap teh belah. Daripada dia putih dia bagi wangi dia isi dia hari semua. Tidak dia berak dia tidur pula tidak dia dia sebab berkat ni pun dah sedap dan dia ada. Tapi dia maka padu pada esok pagi bangkit subuh tengok ada orang duk bagi pegang rumah bapak duk ranting dengan duk isap hati tipik dah tu. Tapi zaman milenial, tapi zaman internet kata semua orang kata padu pada orang yang kata Assalamualaikum ni rumah tu imam kami ni nak main sedut dia kata imam kata pagi bila tak ada bayar dah dah betul tapi macam tu bagi bila kalau tak ada bayar dah. Sebab tapi zaman dah cukup dia punya tak tak ikut doa yang dia baca dalam Fatihah, ayat juga, ayat juga. Maka terakhir kita doa lagi kepada Allah, awal doa supaya Allah dorong kita ikut jalan Islam, ikut jalan Quran, ikut jalan sahabat. Last sekali, ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau dorongkan kami ya Allah supaya kami ikut jalan al-maghdubi alaihim, jalan yang Engkau murka, jalan yang Engkau benci, walau
kali masuk sembahyang sunat, 34 kali supaya Allah tetapkan hati kita ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Jadi kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan, siapkan kita punya persiapan kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang mana dilimpahi keampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada malam ini memberi manfaat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak termasuk diri saya. Apa yang terkurang lebih lebih waktu saya mohon maaf. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.